Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Ini satu lagi isu ataupun satu lagi berita yang pasti mengejutkan kepimpinan PAS. Karena ini menyebut pecat dulu menteri besar di negeri dikuasai PAS. Berkaitan dengan isu banjir, akhirnya ada beberapa pemimpin besar politik Malaysia telah mengeluarkan pandangan. Menurut kenyataan, Setpol Menteri Besar Selangor dalam satu perkongsian daripada Malaysia kini, isu banjir, pecat dulu Menteri Besar di negeri dikuasai PAS, kata Setpol MB Selangor. Makna kata, kalau nak pecat semua Menteri Besar di negeri yang dikuasai PAS, di Kelantan, di Kedah, di Terengganu, dan satu lagi negeri yang ditadbir oleh PAS, berkaitan dengan SG4 dengan penasihatnya adalah Tun Mahathir. Kalau benar apa yang dinyatakan oleh Setpol MB ini, adakah mereka sebenarnya tidak layak untuk memegang jawatan menteri besar itu? Di dalam perkongsian yang lain, artikel daripada Malaysia Kini bertarik 7 Oktober, Ketua Pemuda PAS Selangor bodoh sombong, kata Setiausaha Menteri Besar. Kenyataan pemuda PAS Selangor Muhammad Syukri Omar yang mengaitkan banjir di negeri itu dengan pelaburan negeri mencerminkan sikapnya yang bodoh sombong, kata Setiausaha Politik Menteri Besar Selangor Saifuddin Syafi Muhammad. Kenyataan beliau tentang banjir di Selangor dan mengaitkan dengan pelaburan negeri ternyata tidak cerdik dan hanya menampakkan sikap bodoh sombong beliau. Selangor mencatatkan pelaburan sebanyak Rm12,4 bilion pada suku pertama tahun 2024, yaitu peningkatan sebanyak 66,8% berbanding suku pertama tahun 2023 dengan pelaburan Rm7,44 bilion. Manakala perkongsian daripada artikel Malaysia Kini berkaitan dengan isu banjir, pecat dulu MB di negeri dikuasai PAS, kata Setpol MB Selangor. Pemuda PAS tidak perlu bermain politik berhubung isu banjir di Selangor baru-baru ini, sehingga menggesa supaya Menteri Besar Selangor diganti kerana negeri-negeri yang dikuasai parti itu juga turut dilanda banjir. Rupanya pemuda PAS nak bermain politik berhubung isu banjir di Selangor, bahkan sehingga menggesa supaya Menteri Besar Selangor untuk diganti. Menurut Anda, Tuan Terawan, kenyataan daripada pemuda PAS ini relevan ataupun tidak? Membidas kenyataan pemimpin PAS Selangor, Setiausaha Politik Menteri Besar Saifuddin Syafi Muhammad menyarankan supaya PAS menukar dulu Menteri Besar di Kelantan, Kedah, Terengganu, dan Perlis. Tuan Terawan, berkaitan dengan ini, apa komen Anda? Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan yang amat dihormati, ini satu kemenangan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri dan sebagai pemimpin kerajaan hari ini. Sudah pasti ramai yang mahu menumbangkan Anwar Ibrahim. Ada juga sampai mahu mengheret Anwar Ibrahim ke mahkamah, memaki hamun Perdana Menteri yang berkata Anwar Ibrahim tidak layak untuk jadi Perdana Menteri dan perlu membubarkan parlimen dan sebagainya. Banyak serangan diterima oleh Anwar Ibrahim, terutamanya musuh politik Anwar Ibrahim yang mahu Anwar dipecat, yang mahu Anwar tumbang. Tapi sebenarnya saudara-saudara, ini satu bukti Anwar selangkah lagi di depan, selangkah lagi di hadapan semua musuh politiknya ataupun musuh yang cuba untuk menumbangkan Anwar Ibrahim. Rasanya termasuk Mahathir, termasuk Muhyiddin, dan semua kepimpinan politik yang cuba untuk menjatuhkan Anwar. Ini satu kemenangan Anwar yang terbaru. Perkongsian daripada Malaysia Kini bertarik 8 Oktober, Anwar ditanggah ke-15 pemimpin Islam berpengaruh dunia.
Perdana Menteri Anwar Ibrahim menduduki tempat ke-15 sebagai individu Islam paling berpengaruh di dunia berdasarkan edisi terbaru The Muslim 500, The World's 500 Most Influential Muslim 2025. Perkara itu dikongsikan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Korming menerusi hantaran di aplikasi X yang mengucapkan tahniah kepada Perdana Menteri apabila berjaya menaikkan kedudukannya di tangga ke-15 berbanding ke-17 tahun lepas bagi kategori sama. Kejayaan ini menunjukkan satu teladan ketokohan dan kepimpinan yang inklusif untuk masyarakat berbilang kaum menurut Ngah dalam hantaran berkenaan. Saudara-saudara, ingin saya highlight di sini. Anwar Ibrahim yang berjaya menaikkan kedudukannya di tangga ke-15 berbanding ke-17 tahun lepas bagi kategori yang sama. Bermakna Anwar Ibrahim mendapat satu peningkatan, dan ini menjadi teladan kepada ramai orang, dan mungkin ini menunjukkan bahwa Anwar Ibrahim sebenarnya layak untuk terus menjadi Perdana Menteri. Mungkin berpenggal-penggal lagi, dan sekaligus ini satu lagi berita buruk untuk musuh politik Anwar Ibrahim. Mungkin dah boleh ucap selamat tinggal kepada mereka. Berdasarkan penerbitan itu, Anwar merupakan antara 50 individu yang tersenarai sebagai individu Islam paling berpengaruh di dunia, selain Raja Jordan Raja Abdullah II Al-Hussein yang menduduki tangga pertama, Raja Arab Saudi Raja Salman Abdul Aziz Al Saud ke-5, dan Presiden Indonesia Prabowo Subianto ke-18. The Royal Islamic Strategic Studies Center yang menerbitkan buku itu juga berkata, Anwar berada di tangga ke-9 bagi kategori pemimpin dan ahli politik Islam berpengaruh dunia, mengatasi Prabowo ke-10 dan Presiden Mesir Abdel Fattah Said Al-Sisi ke-11. Penilaian ke atas mereka dibuat berdasarkan pengaruh masing-masing dalam membuat perubahan dari segi budaya, ideologi, keuangan, politik, dan lain-lain ke atas komuniti Islam dan juga di peringkat antara bangsa. Dalam pengenalan ringkas mengenai Anwar, penerbitan itu menyatakan Perdana Menteri lantang mengenai perjuangan rakyat Palestina dalam menghadapi kekejaman Israel. Anwar Ibrahim telah menjadi penyokong lantang hak Palestina untuk menentang pendudukan. Pertemuannya dengan pegawai Hamas, termasuk pemimpin Hamas yang dibunuh, Alairham Ismail Haniyeh, telah mendapat kritikan daripada Amerika Syarikat. Siaran media sosialnya yang menyampaikan ucapan takziah selepas pembunuhan Ismail Haniyeh telah diturunkan, yang mendorongnya untuk berkata, biar ini menjadi message yang jelas dan tidak berbelah bagi kepada Meta. Hentikan sikap pengecut ini dan berhenti bertindak sebagai instrumen rejim Zionis Israel yang menindas, menurut penerbitan itu.